Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Zamri Zainuddin dalam Smart Parent. Pada kali ini insya-Allah kita akan melanjutkan perbicaraan kita. Kalau sebelum ini tentang hubungan suami isteri, nafkah, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, apa yang diperlukan untuk kebahagiaan suami isteri. Sudah pastinya bila sudah lama berumah tangga, sunyi pula orang kata, tak ada orang yang tolong bagi penyeri kat dalam rumah tangga. Pada kali ini insya-Allah kita akan nak membicarakan bagaimana setelah mana suami isteri punya hubungan dah bahagia, bahagia itu akan ditambahkan lagi serinya dengan kehadiran anak-anak insya-Allah. Banyak di kalangan kita yang menyatakan bahawa pendidikan anak-anak ini bermula setelah mana mereka sudah lahir. Tetapi sebenarnya dalam Islam, dalam sejarah salafuna as-salih, umat terdahulu yang saleh, menyatakan bahawa pendidikan anak ini bermula daripada mencari pasangan. Kemudian selepas mencari pasangan, ketika mana mereka berada dalam kandungan. Dalam kandungan ini kita dah mula untuk mendedahkan kepada mereka tentang bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Kalau bagusnya 30 juzuk Al-Quran dapat dikhatamkan berkali-kali. Paling tidak pun baca-baca surah yang popular untuk ibu-ibu mengandung. Surah Yusuf, surah Maryam, surah Yasin, dan surah-surah yang lain yang difikirkan baik. Ini juga memberikan bahawa bayi itu terdengar ayat-ayat Al-Quran daripada awal mereka sebelum lahir, dan pernah berlaku cerita di sana dan di sini bagaimana anak yang diperdengarkan bacaan Al-Quran ini apabila lahirnya pun juga didengarkan bacaan Al-Quran, dan akhirnya sampai satu tahap bila dia boleh bercakap, dia bertutur dan bercakap-cakap, melainkan mengeluarkan bacaan Al-Quran yang biasa telah didengar ketika mana ibunya mengandung dahulu dan ketika mana nak mendodoikan anak. Berlaku kepada kawan saya, tuan-tuan yang rahmati Allah. Ketika mana anak ini didengarkan dengan Al-Quran, dia mudah tertidur, mudah tenang. Tetapi apabila didengarkan dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu lain, mengamuk dia. Bahkan kita tengok bagaimana viral anak-anak yang bukan sahaja binatang yang bila didengarkan Quran bertawaf dengan baik, senyap dan bagus, tetapi bayi ini juga ketika mana nak diberikan mushaf Al-Quran, dia seronok dan gembira. Apabila nak diberikan tab, dia rasa mogok dan tidak seronok. Ini juga viral. Ini menunjukkan bahawa pendidikan itu bermula seawal mereka sudah dikurniakan pendengaran. Dah boleh mula melihat, dah ditiupkan roh ke dalam janin tadi. Maka sudah bermulalah pendidikan itu. Untuk anak-anak ini tidak didengarkan bergaduhnya suami dan isteri ketika itu. Didengarkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kalam-kalam yang baik. Dan ini pastinya memberi kesan kepada zuriat yang lahir tadi. Saya akan membicarakan dari 5 aspek manusia. Berapa aspek? 5 aspek. Ya. Aspek pertama, manusia suka atau tak suka, dia ada aspek spiritual dia. Ada rohani dia. Ya. Dia bukan saja-saja tiba-tiba manusia fizikal aja. Dia ada dia punya rohani dia. Walaupun kita nampak setongkol depan kita. Ya. Tapi dalam dia tu ada roh, ada spiritual dia. Aspek yang kedua, dia ada emosi dia. Ya, ada dia punya perasaan dia. Ada benda yang kita nak layan dia punya perasaan. Sebab kalau orang kata keras dia tak layan punya perasaan, itu ada juga benda yang tidak lengkap dan tidak kena. Ada dia punya fizikal, keperluan fizikal dia. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ya, itu pastikan kalau emosi dia pun baik, tapi lapar perut, kocik besar dia tengok mak bapak dia. Baik-baik. So keperluan jasmani pun ada. Yang ketiga. Yang keempat, cakap nagari pula kita kali ni, iaitu keperluan intelektual. Dia punya pemikiran. Dia nak berkembang, nak belajar, nak diisi, nak mempelajari. Ini keperluan fitrah manusia
Yang terakhir adalah keperluan ataupun aspek sosial dia. Sebab disebut oleh pepatah Arab al-abna an-nas abnaul bi'ah. Manusia ini anak kepada suasana. Suasana sosial yang berada di kelilingan mereka akan mempengaruhi dia punya perilaku. Saya mulakan sedikit dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksud dia? Ya Allah. Ya Allah dulu tu. Kurniakanlah kepada kami di kalangan pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Dan jadikanlah kami, iaitu ibu bapa, pemimpin bagi pasangan dan anak-anak yang sejuk mata tadi, yang bertakwa. Maka oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak dapat anak yang sejuk mata, zuriat yang soleh, solehah, keyword dia bab spiritual ini Rabbana. Apa dia tuan-tuan? Rabbana, doa. Hubungan kita dengan Allah ini adalah simbolik kepada doa. Kalau hubungan mantap, bagus, insya-Allah tuan-tuan, honor kepada pemilik, kepada hati-hati manusia, termasuklah hati anak-anak kita, dia sayang pada kita. Sebab kita punya hubungan dengan pencipta, dengan honor pemilik hati manusia ini bagus, insya-Allah dia akan pegang hati-hati anak-anak kita. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, Masya Allah, tak bagus, maka ketika itu tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya dan banyak kalanya pengalaman kami melihat kemenjadian anak tu tak menjadi. Saya akhiri dengan satu contoh mudah. Kalau kita lihat anak yang biasa ditinggalkan, kan, jenis bapa tak ada, mak tak ada, duduk dengan atuk, duduk dengan nenek, tak? Biasa kemenjadian anak ni rata-rata, bukan semua tuan-tuan ya, bukan semua, tapi rata-rata kita tengok jenisnya kadang-kadang kat sekolah lompat pagar sekolah, akademik dia merosot, mudah terdedah gangsterism, rempit, ya, pelajarannya corot, megah. Bukan semualah, tapi banyak pemerhatian kita dan kajian-kajian mengatakan begitu. Maka kita tengok anak yang ditinggalkan begitulah fitrahnya. Tetapi dalam lipatan sejarah peradaban manusia, ada orang yang paling kerap ditinggalkan oleh bapa dia. Semenjak lahir outstation dah. Hantar pula isteri dengan anak tempat tak ada rumah. TNB pun tak ada. Air pun tak ada. Penempatan pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan. Lepas dah pergi hantar anak dan isteri ke situ atas arahan Allah, bukan saja-saja suka, atas arahan Allah, balik ke Palestin, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar macam tak percaya tuan-tuan. Dia kejar dia punya suami, abe. Nabi Ibrahim tak tengok pun belakang tuan-tuan. Sebab dia tahu kalau dia tengok belakang, kesian tengok bini baru lepas pantang, ya tak? Bukan sekadar baru lepas pantang, anak pula baru lahir lagi, bayi lagi, tempat tak ada orang, TNB tak ada, air tak ada. Kan? Ketika tu, kalau dia tengok belakang, layan dia punya isteri Siti Hajar, tak jadi nak laksanakan arahan Allah tu. Tetapi bila Siti Hajar pun faham, suami aku ni ada misi lebih besar ni. Nampak gaya aku menangis pun panggil dia, tak ada apa ya. Ketika itu Siti Hajar kata, Allahu amaraka bidzalik. Adakah Allah yang suruh kamu buat begini wahai suamiku Ibrahim? Ketika itu Nabi Ibrahim toleh sikit je sambil sebut memel lah. Dia tak cakap Kelantan lah tuan-tuan. Ya, dia cakap na'am. Yes, patah je. Kemudian dia patah balik dan pergi ke Palestin atas arahan Allah. Ketika itu Siti Hajar faham. Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitulah keadaannya, Allah tidak akan persediakan kami yang tinggal ini sama sekali. Apa poin dia tuan-tuan? Poin dia bila bapa ini, kita ini taat kepada Allah atas arahan apa sekalipun, suruh sembelih, tinggalkan kat Makkah, tinggal, berhijrah ke Palestin, hijrah. Sehinggalah tuan-tuan Nabi Ibrahim jumpa anak dia seskala ya. Sekali jumpa bina Kaabah, sekali jumpa besar lagi, sekali jumpa minta sembelih. Sekali imbas anak selalu kena tinggal, dogel tuan-tuan. Tapi tengok Nabi Ismail. Nabi
Jadi bapa dia sekali jumpa pula diriwayatkan, bertepuk tampar, berpeluk, macam lama dah kenal. Sebab apa? Sebab taatkan Allah. Allah pegang hati-hati manusia ni, termasuk hati anak Nabi Ibrahim, hati anak-anak kita semua, untuk taatkan dan berjaya dikawal. Tuan-tuan, itu kita akan sambung insya-Allah pada kali ini, apa yang perlu buat dengan mengambil konsep doa dan spiritual ini supaya anak-anak kita menjadi. Jangan ke mana-mana, teruskan episod yang akan datang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan memegang dadanya dengan satu doa yang wow. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman agama yang baik kepada Ibnu Abbas dan ajarkanlahnya ilmu ta'wil daripada Al-Quranmu, sehinggalah Ibnu Abbas menjadi pakar rujuk dalam tafsir Al-Quran. Apa-apa perkataan yang tidak difahami dan rahsia-rahsia yang tidak difahami oleh orang biasa akan dirujuk kepada Ibnu Abbas sebagai pakar rujuk dalam bidang ta'wil Al-Quran. Maka inilah antara doa yang saya kongsikan dalam sesi Smart Parent bersama Dr. Zamri Zainuddin. Dan untuk mendapatkan banyak lagi doa-doa dan insya-Allah akan diijazahkan kepada tuan-tuan, silalah subscribe channel Al-Hikmah TV, ya, YouTube channel, untuk mendapatkan perkongsian keibu-bapaan, bagaimana menjadikan anak yang soleh-soleh dan cemerlang, bagaimana membentuk kemenjadian anak yang mantap. InsyaAllah subscribe channel yang disebutkan tadi, Al-Hikmah TV YouTube channel. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.